Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam program Ihya Ramadan at Anjung Ilmu dengan Q&A session ataupun dengan sesi soal jawab berkaitan Ramadan. Jadi bersama-sama kita pada hari ini ialah seorang panel, Ustaz Muhammad Basil bin Kabib, yang akan merungkai persoalan berkaitan dengan Ramadan ataupun berkaitan dengan puasa pada hari ini. Baik Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita ada soalan yang dikemukakan oleh warga IPGKTB kita lah, berkaitan dengan tadarus Al-Quran Ustaz ya. Jadi sebagaimana yang kita faham bahawa bila masuk je bulan Ramadan ni, salah satu perkara yang kita dituntut ialah untuk kita membaca Al-Quran, bertadarus dan sebagainya. Cuma konsep yang sebenar bagi kita lah, bagaimanakah seharusnya kita untuk bertadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan ni? Mungkin Ustaz boleh jelaskan, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator tentang persoalan yang dikemukakan, iaitu tentang tadarus oleh masyarakat sekeliling apabila masuk saja bulan Ramadan. Macam tu ya soalannya? Ya, betul. Alhamdulillah. InsyaAllah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, yakni menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Berdasarkan tadarus, berdasarkan tilawah, dia makna yang berbeza. Bila masyarakat masuk saja bulan Ramadan, surau, masjid, keluarga bersiap sedia untuk nak membahagikan juzuk-juzuk antara yang terlibat, yang masuk dalam ahli tadarus. Ini sudah biasa dah. Dia berlumba-lumba sebab di sana pada masyarakat yang kita sedia maklum, bila masuk Ramadan, imam ditugaskan untuk nak membahagi-bahagikan. Jadi sebelum kita nak melihat sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan tadarus itu, mengikut seperti mana yang Rasulullah amalkan bersama dengan sahabat dia, bersama dengan ulama-ulama silam, bila masuk saja Ramadan, dia berlumba-lumba membaca Al-Quran dan bertadarus. Jadi di sini para pendengar Maya yang dikasihi sekalian, nak dijelaskan tentang tadarus dan tilawah tu tak sama, berbeza. Tapi kita dok anggap sekarang ni bila kita tengok tadarus saja, dia lebih kepada tilawah. Jadi sebenarnya bukan macam tu. Sebab kalau kita perincikan perkataan tadarus itu sendiri, ialah bermula daripada perkataan darasa. Bermula daripada perkataan darasa, maknanya belajar, maknanya meneliti, maknanya memahami dan maknanya mengkaji. Itu makna darasa. Tapi apabila dimasukkan tambah dengan ta, maka jadilah ia tadarus. Kadang-kadang kita tak dapat nak beza tadarus dengan tilawah tu. Nampak macam sama tapi tak serupa. Lain. Yang bermakna saling belajar, saling memahami dan saling mengkaji. Itu maksud yang sebenarnya tadarus. Jadi masyarakat sekarang ni, insya-Allah, mudah-mudahan dalam Ramadan kali ini kita dapat memahami sebenar apakah yang diertikan dengan tadarus itu. Jadi gabungan tadarus Al-Quran itu sendiri, kalau kita lihat, maknanya menjadi saling mempelajari, saling memahami dan meneliti ilmu Al-Quran. Yang itu yang kita nak apply, kita nak masukkan, nak realisasikan bulan Ramadan itu dengan Al-Quran. Bila Al-Quran saja, Ramadan. Bila Ramadan saja, Al-Quran. Yang itu yang kita nak supaya masyarakat faham.
Jadi secara keseluruhannya tadarus dalam erti kata yang sebenarnya iaitu mempelajari isi dan kandungan Al-Quran. Pada masa Nabi SAW adalah dengan cara mempelajari beberapa ayat. Setelah mendalam dan mengerti, baru diteruskan lagi beberapa ayat yang lain. Kita tidak. Masyarakat kita ni dia berlumba-lumba nak 30 juzuk. Kawan-kawan tanya, kau berapa kali dah khatam bulan Ramadan ni? Tahun lepas berapa kali khatam bulan Ramadan? Ramai yang masyarakat macam tu. Dia bertanya, dia tak tanya apa yang kau telah dapat amalkan, apa yang kau baca, apa yang kau pelajari, apa yang kau faham. Cuba kali ini, pada Ramadan kali ini, kita nak supaya masyarakat khususnya warga IPG, KTB khususnya, supaya dapat kita memahami. Apabila kita membaca Al-Quran, kita dapat faham. Apabila kita baca Al-Quran, kita dapat mengamalkan. Dan apabila kita baca Quran, kita dapat menghayati, seterusnya menjiwai apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan. Seterusnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud adalah seorang daripada kami jika telah mempelajari 10 ayat, maka ia tidak menambahnya sampai ia mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Yang itu sebenarnya. Kalau kita tengok daripada pahaman hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiqnya atas tafsir At-Tabari. Jadi pandangan ulama tafsir sebenarnya apabila kita sebut saja tentang ilmu Al-Quran terbagi kepada 3. Jadi kita kena faham. Bila kita masuk saja bulan Ramadan, sebenarnya sebelum kita masuk Ramadan ni kita dah bersedia dah. Kita dah baca Quran cantik dah. Sebab kita nak tadarus. Ya, betul. Jadi sekarang ni orang masuk bulan Ramadan tak ada persediaan. Dia kira bersedia macam mana aku nak menjadi ahli dalam kumpulan tadarus. Aku nak duduk berapa hari ni? Malam besok aku nak duduk berapa? Tapi dia tak dapat menjiwai sebenarnya bila sebut saja tadarus, dia sudah dapat menguasai apa yang dimaksudkan dengan tilawatul Quran. Sebab itu kalau kita tengok dalam pandangan ulama tafsir, dalam membaca ataupun belajar ilmu Al-Quran itu terbagi ber3 tahap. Yang pertama, ilmu tahsin. Itu yang pertama. Kemudian ilmu tahsin bacaan Al-Quran, kemudian memahami serta menghayati setiap kalimah yang disebut dalam Al-Quran. Dan yang ketiga mempraktikkan segala ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi bila kita lihat tiga perkara yang utama dalam kita mempelajari Al-Quran, sudah semestinya bila kita sebut tahsin Al-Quran, nak masuk dalam kumpulan tadarus, tajwid dia clear, taranum dia clear, fasahah dia pun clear, suara dia pun clear. 4 benda. Sebab itulah kalau kita nak masuk Ramadan, sebelum kita masuk kumpulan tadarus, pastikan keempat-empat ini clear. Kalau tidak, kita tak boleh panggil tadarus. Kita panggil tilawatul Quran. Jadi untuk pengetahuan sidang pendengar maya sekalian, sebenarnya bila masuk dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah, dia khatam 60 kali, termasuk dalam solat dan di luar solat. Bacaan Al-Quran 30 juzuk 60 kali. Masya-Allah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Kita belum nak tadarus, duduk berapa. Sebenarnya bila kita membaca Al-Quran dalam Ramadan ni, Allahu Akbar, dari sudut dia makna, tak tahu makna pun, di sana Rasulullah SAW memberikan kata berkenaan dengan kelebihan sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai 10 gandaan. Tidaklah aku katakan yang alif, lam, mim itu satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat At-Tirmizi. Jadi untuk pengetahuan sidang pendengar maya sekalian, program tadarus sebenarnya ini adalah dilakukan bukan sekadar. Kalau kita nak lihat sekarang ni, setelah kita dapat menguasai 4 benda ini, sebab itu preparation ataupun persediaan sebelum masuk Ramadan, sudah semestinya kita berjinak-jinak dengan Al-Quran. Sudah semestinya kita kena tahu, sudah semestinya kita kena study sebelum masuk Ramadan. Ni masyarakat sini
Kadang-kadang dia nak masuk Ramadan ni dia tak buat persediaan. Sebab Allah bagi 1 bulan ni, kita bimbang nanti Allah Subhanahu Wa Taala sediakan neraka wel. Kita bimbang nanti Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kita sebagai dalam bulan Ramadan disediakan neraka wel sebab Allah tak terima amalan kita. Sebab kita tak ikhlas. Sebab antara kunci yang Allah terima tak terima itu ialah ikhlas. Ikhlas ni kita dengan Allah ya. Tapi kalau kita nampak masyarakat, kita tengok dalam kumpulan-kumpulan Al-Quran tu nampak bagus, nampak dalam jemaah yang elok bila duduk dalam halaqah Al-Quran. Tapi adakah Allah terima atau tak terima amalan dia? Yang itu kita bimbang. Sebab Allah dah, Rasulullah sebut dalam hadisnya tentang kita bimbang yang duduk dalam bulan Ramadan itu ramai hamba-hambanya duduk dalam neraka wel. Sebab Allah tak terima amalannya. Allahu Akbar. Yang ini kita bimbang, sidang pendengar maya sekalian. Jadi program tadarus yang kita lakukan bukan sekadar terhenti kepada proses semakan. Bukan sekadar kita berhenti dalam pembaikan bacaan tahsin al-qiraah semata-mata tanpa ada usaha untuk peringkat tadabbur dan memahami makna kalam Allah. Itu sebenarnya yang dikatakan tadarus dalam perspektif yang seperti mana yang syarak tuntut. Jadi kita minta supaya dalam erti kata yang sebenar yang diutarakan soalan tadi berdasarkan dalam surah Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Allahu Akbar. Jadi berdasarkan ayat yang Allah bagi itu adalah menunjukkan ayat istifham, menunjukkan dia tanya kita. Jadi bila Allah tanya ni kita kena jawab. Jadi jawab dalam bulan Ramadan bila sebut Quran, bila sebut tilawah, bila sebut tadarus, jangan melepaskan ataupun jangan terlepas peluang untuk kita sama-sama duduk dalam halaqah Al-Quran. Seperti mana Ibnu Abul Hakam ketika mana menjelang Ramadan tidak lagi mengadakan majlis-majlis belajar. Sebab itu kalau kita lihat di Mesir contoh, bila masuk bulan Ramadan, universiti semua tutup. Aktiviti belajar, aktiviti kelas dan sebagainya tutup. Sebab dia bagi laluan kepada masyarakat dia, kepada student dia, kepada pensyarah dia pulun dengan Al-Quran. Baca Al-Quran banyak-banyak, tadabbur Al-Quran banyak-banyak, menuntut ilmu ataupun belajar talaki Al-Quran dengan tok-tok guru Al-Quran. Sebab di sana di Mesir terkenal dengan Al-Quran, dengan orang-orang yang alim tentang Al-Quran. Dari sudut dia tajwid dia, dari sudut taranum dia, dari sudut fasahah dia, dari sudut suara dia, 4 perkara. Itu belum kita tengok kepada rukun tilawah. Sebab tu saya sendiri menyuruh pada diri dan seterusnya kepada para pendengar maya sekalian agar kita dapat meneliti apakah dia itu rukun tilawah. Sebab itu bila kita belajar Quran, kita sendiri tak tahu rukun tilawah itu apa. Yang kita nampak bila masuk Ramadan tak tadarus. Tapi bila kita tanya apa itu rukun tilawah, dia tak boleh nak jawab. Yang ini kita bimbang. Kita minta supaya kita dapat memahami rukun tilawah. Yang pertama ialah menepati nahwu bahasa Arab. Kita tak boleh baca Quran dengan bahasa Sunda. Kita tak boleh baca Quran dengan bahasa Jawa. Tak boleh. Itu rukun. Maka kita kena baca bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia punya bunyi dia tu nampak kearaban dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ar-Rasmul Utsmani, menepati rasam Utsmani. Adakah kita sebenarnya sebelum ni kita pernah cek Quran yang aku baca ni Quran rasam Utsmani, ataupun kita tengok gadget, ataupun kita tengok handphone? Macam mana nak dapat barakah? Macam mana yang dikatakan Ramadan Al-Mubarak? Tak wujud di sana. Sebab Quran kita pun kita tak tahu siapa yang tasihkan surat Quran kita. Betul ke dia mengikut rasam Utsmani? Kena cek tu. Sebab ini rukun. Kemudian yang ketiga, sah sanad. Bila sah sanad ni, contoh mudah. Kita baca Quran, belajar Quran dengan siapa? Dengan ibu kita, dengan bapa kita. Kemudian bapa dan mak kita ni belajar Quran dengan siapa pula? Dengan tok-tok guru dia. Kemudian tok guru mak bapa kita ni belajar dengan siapa pula? Dengan tok guru pada tok guru tuan guru. Akhirnya sampai kepada Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan semua sidang pendengar maya, Rasulullah SAW setiap kali masuk dan setahun sekali dia talaki dengan malaikat Jibril. Melainkan ketika nak wafat dia 2 kali 1 tahun. Rasulullah talaki, bila talaki dengan malaikat Jibril, dia cek bacaan tu tara Rasulullah. Kita ni masuk Ramadan saja, mana tak boleh. Sebab itu kita sebelum masuk Ramadan kita kena talaki dulu dengan syekh. Kita kena talaki dulu dengan orang yang alim dengan Al-Quran, yang betul-betul memahami rukun tilawah ini yang 3. Tu belum masuk lagi 4 perkara yang utama sebelum kita masuk tadarus. Kita ada baca taranum ke? Kita ada baca tajwid ke? Kita ada tes tentang fasahah kita ke? Dengan suara kita pernah cuba tak suara kita ni betul-betul menepati mengikut makna-makna yang ada dalam Al-Quran? Betul tak kita ikut dia punya lahjah-lahjah dia? Kadang-kadang kita di sana ada ayat yang menunjukkan tentang amaran, tapi kita baca dengan keadaan yang lembut. Tak kena lah, tak kena dari segi taranum. Agak-agak sidang pendengar sekalian, sidang maya sekalian, mudah-mudahan dengan penerangan yang seperti saya jelaskan ini, dalam kita nak memasuki bulan Ramadan, ambang Ramadan ni, kita dapat ikut seperti mana yang Ibnu Abdul Hakam katakan tadi, supaya kita dapat tumpukan usahanya untuk membaca Al-Quran. Sebab kita nak berhadapan dengan tadarus. Kita tak mau nanti yang masuk tadarus tu tak tahu apa itu rukun tilawah, apa itu yang dikatakan 4. Yang ini yang bahaya, yang ini yang kita nak tangkis. Kumpulan halaqah Al-Quran yang macam ni yang kita nak supaya dia dapat betul-betul memahami yang dikatakan. Begitu juga demikian juga Zaid Al-Balaghi yang mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk bertadarus membaca Al-Quran beramai-ramai. Dia kumpulkan bagi ramai. Pada masa ini, warga IPG kampus Tunku Banu khususnya, bila masuk dalam Ramadan pada minggu hadapan, carilah kawan-kawan, carilah sahabat-sahabat dan teman-teman yang berjinak dengan Al-Quran ataupun yang baru nak jinak dengan Al-Quran, beramai-ramai untuk kita mengikuti halaqah Al-Quran. Begitu juga bagi Zubaid Al-Jami. Apabila tiba Ramadan, beliau mengumpulkan Al-Quran dan mashaf di rumahnya. Mashaf di rumahnya ni kita kena kumpulkan. Mashaf-mashafnya ada di rumah ni kita kumpulkan. Ini sebagai satu untuk kita nakkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita nampak macam bila Allah tanya kita tak ada persediaan pun nak masuk Ramadan. Mana Qurannya? Tu belum tentu lagi Quran tu Mashaf Usmani ke bukan. Kita pernah tengok dan kita pernah cek ke tidak? Jadi seperti mana Imam Syafi'i yang disebutkan 60 kali khatam Al-Quran tadi, kita insya-Allah mudah-mudahan kalau kita tidak dapat sampai 2 ke 4 kali, 3 kali ke, dapat sekali pun jadilah. Daripada tak dapat khatam langsung. Jadi untuk akhirnya sidang pendengar maya sekalian, tidak usahlah kita terburu-buru untuk mengejar khatam Al-Quran semata-mata, tetapi berusahalah untuk menghayati kalam suci Allah sepanjang hayat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Begitulah tadi penjelasan yang panjang lebar berkaitan dengan konsep tadarus Al-Quran yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah disampaikan, daripada jawapan yang telah diberikan oleh Al-Fadil Ustaz Basil sebentar tadi, dan biarlah kita masuk dalam bulan Ramadan ini, untuk kali ini kita bertadarus Al-Quran dengan cara yang betul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.